Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak yang dikasihi, saya akan cuba bantu kamu untuk memahami dan menguasai pelajaran hadis tingkatan 5. Tajuknya Setiap Orang Ialah Pemimpin. Saya ialah Ustazah Nurmaiza binti Abdul Rahim daripada SMK Kilian Pauh. Saya harapkan di penghujung pelajaran kita nanti, anak-anak dapat menguasai maksud-maksud perkataan penting, kemudian tanggungjawab-tanggungjawab yang diberikan kepada 5 golongan yang terdapat dalam hadis ini, dan juga menguasai sekurang-kurangnya 2 pengajaran hadis. Kita teruskan dengan slide yang kedua. Baik, ini dinamakan sebagai matan hadis si anak-anak. Anak-anak akan baca dalam ujian tilawah hafazan dan juga bacaan hadis, insya-Allah pada bulan Januari ataupun bulan Februari tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal-khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala wal-rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Okay, kita teruskan. Ini ialah potongan-potongan kalimah ataupun frasa-frasa ayat yang diambil daripada hadis tersebut. Kullukum ra'in maksudnya setiap kamu ialah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Al-imamu lelaki, pemimpin. Wal-rajulu lelaki. Wal-mar'atu perempuan. Wal-khadimu pekerja. Wal-rajulu ra'in fi mali abihi, dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta benda ayahnya. Okay. Seterusnya, jadi inilah 5 golongan ataupun 5 individu yang disebut dalam hadis. Pemimpin, suami, isteri, pekerja, anak. Baik, apakah tanggungjawab pemimpin? Yang di sini saya cuma letakkan clue jawapan sahaja untuk memudahkan anak-anak ingat. Tanggungjawab pemimpin ialah berlaku adil, menegakkan syariat, menyusun sistem pentadbiran, menyediakan infrastruktur, bersikap toleransi. Jadi untuk jawapan ataupun untuk menjawab, sebaik-baiknya anak-anak jawab menggunakan ayat yang lengkap. Okay. Berlaku adil kepada semua rakyat, menegakkan syariat Islam, menyusun sistem pentadbiran secara sistematik, menyediakan infrastruktur yang terbaik, bersikap toleransi terhadap orang bawahannya. Itu contoh untuk menjawab agar menjadi satu ayat yang sempurna.
Baik, tanggungjawab yang kedua ialah tanggungjawab suami, ar-rajulu, suami. Okey, tanggungjawab suami memberi nafkah, memberi didikan agama, memberi perlindungan, bergaul dengan isteri dan anak dengan baik. So, untuk jawapan nombor 1 ni, memberi nafkah, kamu boleh sambung memberi nafkah zahir dan batin ataupun memberi nafkah mengikut keupayaannya. Okey, yang kedua, memberikan didikan agama yang sempurna kepada keluarga, memberi perlindungan kepada anak-anak dan isteri, okay, bergaul dengan isteri dan anak dengan baik. Yang ni dah satu ayat yang sempurna dah. Jika soalannya minta kamu nyatakan, okay, tanggungjawab suami. Baik, seterusnya ialah tanggungjawab isteri. Tanggungjawab isteri mentaati suami, menjaga maruah diri, menjaga dan mendidik anak-anak, dan yang keempat, menguruskan rumah tangga. Okay, jika anak-anak perasan, perhatikan bahawa anak-anak telah jumpa tajuk yang sama ini dalam tajuk perkahwinan, bahagian fiqh. Okay, tingkatan 5 lah juga kan. Okay, belajar berkenaan dengan tanggungjawab isteri, tanggungjawab suami. Jadi, perkara ini merupakan pengetahuan silang yang anak-anak boleh apply kan di dalam pelajaran ini dan juga boleh diguna pakai dalam pelajaran fiqh. Jadi satu bonus kepada anak-anak sekalian. Baik, tanggungjawab pekerja yang pertama mengikut arahan ketua, kedua berintegriti, ketiga mengikut prosedur kerja, yang keempat menyempurnakan tugasan. Jadi bagaimana nak memenuhikan ayat ini supaya boleh diterima untuk 2 markah. Mengikut arahan ketua selagi tidak bercanggah dengan peraturan ataupun selagi tidak bercanggah dengan syariat. Berintegriti pada setiap masa agar dihormati oleh rakan-rakan. Mengikut prosedur kerja yang telah ditetapkan. Okey. Anak-anak dah biasa prosedur kerja ni juga disebut sebagai SOP lah. Standard Operational Procedure. Okay. SOP, kita biasa jumpa kan SOP tu, SOP ni semasa dalam pandemik ni. Okay. Menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan. Okay. Jadi dia telah jadi satu ayat yang sempurna. Tak semestinya apa yang saya sebut, kalau huraiannya logik ataupun ayatnya logik, pemeriksa juga boleh terima. Kita berpindah kepada tanggungjawab anak. Okay, apa tanggungjawab anak-anak? Pertama, berbakti kepada ibu bapa, mendoakan ibu bapa, membantu ibu bapa. Okay, ini 3 semasa ibu bapa masih ada. Okay, tapi yang mendoakan ibu bapa, kalau ibu bapa tak ada, mendoakan ibu bapa juga kan. Kemudian menyambung silaturahim dengan rakan-rakan ibu bapa. Okay, sekiranya mak ayah dah tak ada, okay, so kawan-kawannya ada, kawan-kawan yang baik-baik, sambunglah silaturahim dengan mereka. Okay, sebagai tanda kita sayang pada ibu bapa kita. Dan dalam hadis ada sebut, ar-rajulu mas'ulun an mali abihi. Okay, nanti kita jumpa dekat belakang dalam soalan. Okay, apa dia punya maksud dia? Lelaki ataupun anak-anak bertanggungjawab menguruskan harta ibu bapanya. Okay, bertanggungjawab untuk menguruskan harta bapanya. Baik, jadi di bawah tajuk tanggungjawab terhadap ibu bapa ada sambungan sikit, spektrum ilmu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ini berdasarkan petikan daripada surah Luqman ayat 12 hingga 19. Okey, Luqman Al-Hakim yang Luqman yang bijaksana ni telah mengarahkan ataupun memesan pada anaknya supaya mengesakan Allah. Okey, berbuat baik kepada ibu bapa. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Okay, ajak buat baik, tegah daripada buat kemungkaran. Okay, jauhi sifat sombong, dirikan solat, bersabar atas musibah, elokkan percakapan, bersyukur kepada Allah.
dan setiap perbuatan akan diberi balasan oleh Allah. Baik, jadi ini ialah nasihat Luqman pada anaknya, sambungan di bawah tajuk tanggungjawab pada ibu bapa ni. Salah satu pesanan yang awal kan. Okay, kita tiba ke pengajaran hadis. Okay, saya kemukakan dekat sini 4 pengajaran hadis. Kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adil. Okay, ini tanggungjawab pemimpin. Kita hendaklah memelihara ahli keluarga agar selamat dunia akhirat. Yang ini boleh jadi tanggungjawab suami ataupun isteri. Okay, kita hendaklah sentiasa bersikap amanah dalam pekerjaan supaya rezeki diberkati. Okay, ini di bawah al-khadim ataupun pekerja. Kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa kerana jasa mereka tidak terbalas. Okay, ini di bawah tanggungjawab anak. Okay, huraian untuk pengajaran hadis nanti saya akan huraikan dekat bahagian penilaian. Okey, ini penilaian, ini contoh penilaian. Okey, nyatakan maksud potongan hadis ataupun maksud kalimah. Perkataannya al-khadim, wal-khadim, pekerja ataupun dan pekerja. Mali abihi, abi kita biasa jumpa, abi kan, abi bapa. So, mal biasa jumpa dalam sirah, baitul mal, mal berkaitan dengan harta. So, dekat sini, mali abihi, harta bapanya. Ra'in dengan al-imam, ra'in dan al-imam dalam konteks hadis ini membawa maksud yang sama, iaitu pemimpin. Pemimpin. Mas'ulun, tanggungjawab. Dan perkataan ataupun frasa baiti zaujiha. Baiti, biasa dengar kan? Baiti jannati. Rumahku, syurgaku. So, baiti dekat sini maksudnya rumah. Jadi dalam hadis ada sebut baiti zaujiha, rumah suaminya. Okay, saya harap tak ada masalah untuk anak-anak jawab pada maksud potongan hadis ataupun potongan kalimah, kerana kalimah yang akan diketengahkan insya-Allah ialah kalimah-kalimah yang telah diperkayakan dalam bahasa Melayu. Okay, orang Melayu pun guna perkataan yang sama. Okey, untuk soalan nombor 2, jelaskan 2 tanggungjawab setiap golongan berikut. Tadi ada 5 golongan kan? Pemimpin, suami, isteri, pekerja, anak. So anak-anak, untuk soalan yang macam ni, okey, kamu ambil lah pemimpin. Pilihlah 2, pemimpin dengan suami lah. Pilih pemimpin dengan suami. So untuk cara menjawabnya, menulisnya, tulis macam ni. Dash. Okey, dash berlaku adil kepada seluruh anggota rakyat. Okay, menyusun sistem pentadbiran dengan sistematik. Okay, ada sambungan kan. So kamu buat dash macam ni. Saya mohon pada anak-anak supaya tidak menulis dalam bentuk esei. Contohnya, berlaku adil terhadap anggota masyarakat serta menyusun sistem pentadbiran. Okay, dirangkumkan 2 jawapan dalam satu ayat. Satu disadvantage-nya ialah anak-anak akan bermasalah untuk semuak jawapan. Mungkin ada jawapan yang tertinggal, anak-anak tak perasan sebab tulis macam tu. Dan yang kedua akan menyusahkan sedikit pemeriksa lah untuk memilih poin-poinnya. So jawab dalam bentuk poin macam ni. Okay, dash. Bagi nampak terus. Okay, sebaik-baiknya selang-selangkan jawapan. Bagi lagi clear. Soalan nombor 3, terangkan 3 pengajaran hadis. Okay, untuk soalan ni je dia minta 3, biasanya minta 2, kadang-kadang 1 je. Okay, 3 pengajaran, kita ambil lah 3 pengajaran hadis, ini namanya tajuk jawapan 3 pengajaran hadis. Okay, saya warnakan dengan merah supaya anak-anak tidak tinggalkan perkataan-perkataan ni. Kita hendaklah, agar, kita hendaklah, supaya, kita hendaklah, kerana. Okay, perkataan-perkataan ini mesti ada ditulis untuk jawab tajuk ataupun untuk jawab soalan berkenaan dengan pengajaran hadis. Okay, boleh jadi pengajaran ayat untuk ayat kefahaman kan? Boleh jadi iktibar. Sama je, cumanya untuk hadis ni kita tengok ni. Kita hendaklah memelihara ahli keluarga agar selamat di dunia dan di akhirat.
Kita hendaklah sentiasa bersikap amanah dalam pekerjaan supaya rezeki diberkati Allah. Kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa kerana jasa mereka tidak terbalas. Okay, kalau nak tukar pada kita perlulah, boleh. Tukarlah kepada kita perlulah. Boring lah tulis kita hendaklah semua kan. Okay, tulis yang ni kita hendaklah. Kat sini kita perlulah. Tapi kalau dekat yang ketiga ni kita wajiblah berbakti kepada ibu bapa, terima. Tapi untuk perkataan kita wajiblah, bukan semua ayat akan jadi wajib. Jadi dikhawatiri kamu akan letak hukum dekat situ. Menyebabkan perkataan wajib tu tidak digalakkan. Okay, tulis hendaklah, perlulah. Jadi dia applicable untuk semua keadaan. Okay. Dan yang terakhir penilaiannya ialah berkenaan dengan soalan kebat. Okey, soalannya Islam mewajibkan anak-anak supaya berbakti kepada ibu bapa. Huraikan pendapat anda tentang kewajipan tersebut. Okey, untuk soalan yang macam ni, patutnya anak-anak kena setujulah. Okey, kalau soalan yang macam ni anak-anak jawab dalam bentuk negatif, daripada mula lagi dah negatif, terus habis semua jadi salah. Sebab ceritanya Islam mewajibkan anak-anak supaya berbakti pada ibu bapa. So kena sokong lah, kerana ini kewajipan, perkara wajib. So kena sokong dan anak-anak boleh terus masuk ke isi. Ibu bapa yang melahirkan dan mengasuh anak-anak sejak kecil. Okay. Jadi tak perlu ambil daripada soalan untuk dimasukkan dalam jawapan. Dikhawatiri nanti kalau dimasukkan Islam mewajibkan anak-anak supaya berbakti kepada ibu bapa kerana ibu bapa yang melahirkan dan mengasuh anak-anak sejak kecil. Okey, jawab macam tu. Nanti saya rasa ramai yang akan rasa, jawapan dah panjang, so dekat situ dah ada isi dan huraian. Sedangkan hanya ada isi saja tanpa huraian. Jadi menyebabkan susah nak sambung. Okey, susah nak sambung ke huraian lengkap dan kesimpulan. Saya galakkan anak-anak tulis lah, kalau jumpa soalan kebat, tulis sedikit peringatan dekat tepi ni, mesti ada isi, huraian lengkap, kesimpulan, supayanya anak-anak nampak, okey, ini isi dah ada. Okey, huraian dah ada, huraian lengkap, seterusnya kesimpulan. Jadi ini ialah contoh untuk jawab soalan kebat. Saya mohon kepada anak-anak semua agar jangan takut, elakkan daripada stigma soalan kebat, soalan susah. Sedangkan soalan kebatlah yang bantu kamu untuk dapatkan markah yang lebih. Okay. Kalaupun tak dapat markah 4, katalah huraian dengan huraian lengkap ni confused, yang mana ya, which is which, tak apa, tinggalkan. Okay. Jawab je lah isi dengan kesimpulan. Kan dah dapat 2 dah sekurang-kurangnya. Daripada tinggal terus, langsung tak dapat apa-apa. Okay, cuba. You can do it. Keep it up. Jadi sekian saja untuk kali ini. Saya harapkan moga anak-anak dapat sedikit sebanyak apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sekiranya ada perkataan-perkataan saya yang tidak tepat ataupun yang mengguris hati. Harap dapat jumpa pada waktu yang lain insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.